untuk video kali ini, kita akan sambung pembelajaran sebelum ini yaitu tentang sejarah tingkatan 4, bab 5. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, video sebelum ini kita sudah belajar tentang subtopik 5.1 dan 5.2. Jadi untuk video kali ini kita akan terus belajar kepada subtopik seterusnya yaitu subtopik 5.3 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga subtopik 5.4 yaitu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, pastikan selepas menonton video ini, murid-murid dapat 2 input penting. Yang pertama, dapat menghuraikan 3 daripada 4 ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, menghuraikan kesan. Apa kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Oke? Jadi seperti biasa, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan di akhir video. Oke, sambil menonton video ini juga, pastikan murid-murid membawa buku nota masing-masing dan mencatat isi-isi penting. Oke, isi-isi penting dalam video ini. Oke, murid-murid juga boleh membuka buku teks bersama-sama untuk lebih paham tentang bab ini. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 5.3 yaitu ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, selepas terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, ada 4 ciri penting yang kita perlu tahu. Oke, ciri dari segi pentadbiran. Yang kedua, kuasa raja-raja. Yang ketiga, kewarganegaraan. Dan juga yang keempat ialah berkaitan dengan sistem perundangan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Ciri yang pertama ialah pentadbiran. Oke, murid-murid boleh catat dalam buku nota masing-masing. Cikgu akan highlight isi-isi penting dalam video ini. Oke, dari segi pentadbiran, persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri selat. Oke, apa negeri-negeri selat yang kita sudah belajar sebelum ini? Pulau Pinang dan Melaka. Oke, di mana Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Maksudnya di sini Singapura belum lagi menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Oke. Kerajaan Persekutuan bertanggung jawab dalam hal keuangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Oke. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan telah ditubuhkan. Oke, tujuan dia ialah untuk membantu pesuruhjaya tinggi British dalam mentadbir Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Mesyuarat Persekutuan dia mengandungi 2 ahli, yaitu ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Oke, Majlis Mesyuarat Persekutuan ini dia mengandungi 2 ahli, yaitu ahli rasmi, ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi dilantik oleh pesuruhjaya tinggi British. Manakala ahli bagi majlis perundangan pula terdiri daripada pelbagai kaum. Ini pelajar perlu ingat. Okey. Ciri pertama iaitu ciri sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ciri kedua kita lihat ialah berkaitan dengan kuasa raja-raja. Okey, macam mana pula kuasa raja-raja dalam sistem Persekutuan Tanah Melayu? Kalau Malayan Union, raja tiada hak, tidak mempunyai kuasa. Okey, tetapi dalam
Persekutuan Tanah Melayu, kita lihat apa yang berlaku. Sebuah majlis raja-raja telah dibentuk. Tujuan dia ialah untuk membolehkan raja-raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggung jawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Jadi, ini ialah kuasa raja dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seterusnya ciri yang ketiga ialah perundangan. Macam mana pula sistem undang-undang dalam Persekutuan Tanah Melayu? Kita lihat Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Pesuruhjaya Tinggi British. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi hal ehwal luar, ketentraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi, dan percukaian. Rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Maksudnya di sini apa-apa undang-undang yang ingin digubal perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Ciri yang keempat ialah kewarganegaraan. Macam mana pula sistem kewarganegaraan dalam Persekutuan Tanah Melayu? Mari kita lihat. Kewarganegaraan di Tanah Melayu, di Persekutuan Tanah Melayu terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Yang kedua, kewarganegaraan secara pendaftaran. Kalau kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, yaitu juga dikenali sebagai jus soli, di mana jus soli ini dia tidak terbuka kepada semua rakyat. Dia hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British sahaja. Pemohon yang lahir di luar negeri. Ini kita lihat di mana pemohon yang lahir di luar negeri. Ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa ataupun selepas tarik perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Juga layak untuk memohon. Dan rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam dan bertutur bahasa setempat. Maksudnya di sini rakyat ataupun mereka yang sudah berasimilasi dengan adat resam setempat boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuat-kuasakan. Itu ialah kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Kewarganegaraan jenis yang kedua pula ialah secara pendaftaran. Di mana mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin. Bermastautin ini maksudnya ialah menetap selama 15 tahun daripada tempo 20 tahun dari hari permohonan. Maksudnya di sini mestilah syarat dia untuk mendaftar secara pendaftaran ialah seseorang itu mesti bermastautin selama 15 tahun di Tanah Melayu baru boleh memohon pendaftaran sebagai warga negara. Seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik. Tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggris, serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ini ialah
kewarganegaraan secara pendaftaran. Jadi pelajar perlu ingat, dalam Persekutuan Tanah Melayu, kewarganegaraan ada dua jenis, yaitu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, di mana dia hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British sahaja, manakala kewarganegaraan yang kedua ialah secara pendaftaran. Oke, syarat dia seseorang itu mesti telah menetap ataupun bermastautin di Tanah Melayu selama 15 tahun baru boleh memohon kewarganegaraan. Oke, jadi kita sudah bincang tentang 4 ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, sekarang kita masuk dalam subtopik seterusnya, yaitu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, ada beberapa kesan yang perlu pelajar tahu. Yang pertama ialah kesan yang pertama mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Oke, seperti yang kita belajar sebelum ini, kalau Malayan Union, hak raja-raja tiada ataupun hak raja-raja tidak berhak untuk mentadbir. Tetapi dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948, persekutuan ini telah mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis ini dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Oke, di mana keanggotaannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Pesuruh Jaya Tinggi pula memastikan bahawa raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Jadi ini kesan yang pertama, mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Oke, kesan yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Pembentukan Perjanjian Persekutuan telah mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Oke, ini kesan kedua. Kesan yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, dia telah membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Oke, manakala penduduk bukan Melayu ialah penduduk yang boleh memohon kewarganegaraan, tetapi mesti berdasarkan syarat kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu yang kita sudah belajar tadi lah. Satu ialah melalui kuat kuasa undang-undang. Kedua ialah melalui pendaftaran. Oke, kesan yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah melibatkan banyak kaum selain daripada kaum Melayu. Oleh itu, kerjasama kaum penting dalam usaha memupuk perpaduan kaum. Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun Community Liaison Committee CLC. Kebanyakan cadangan CLC dimasukkan ke dalam usul perundangan yang telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Jawatan kuasa ini berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum di Malaysia. Jadi Persekutuan Tanah Melayu 1948 merintis pada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang sekaligus membawa kemerdekaan. Jadi itulah kesan-kesan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kita sudah belajar
Jadi kita sudah belajar habis untuk bab 5 ini. Jadi seperti yang Cikgu bagi tahu tadi, Cikgu sudah sediakan soalan pengukuhan di akhir video, yaitu ini. Soalan pengukuhan berbentuk esai, jadi Cikgu mau pelajar-pelajar jawab, tulis dan jawab soalan ini dalam buku latihan masing-masing. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk video akan datang, kita akan belajar bab baru, yaitu bab 6. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.